Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Nadia binti Zailan. Okey, baiklah, saya akan menerangkan sedikit tentang tajuk saya Malaikat Jumaat yang boleh disimpulkan daripada tugasan 1 dan tugasan 2. Seperti yang saya sedia maklum sebelum ini, bilangan malaikat hanya ada 10. Tetapi apabila setelah dikaji dan dipelajari, bilangan malaikat sangat ramai dan tidak boleh dihitung ramainya daripada benak fikiran manusia, dan hanya Allah sahaja yang tahu bilangan mereka. Dan kerana Allah yang menciptakan setiap isi alam. Sebagai pendahuluan, malaikat Jumaat ni khusus sahaja diturunkan dan diarahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk turun pada hari Jumaat dan ditugaskan untuk mencatat amalan-amalan manusia pada ketika itu. Dalam sebuah hadis daripada Abu Hurairah berkata, Nabi Muhammad SAW bersabda, apabila tiba hari Jumaat, malaikat akan berdiri di pintu-pintu masjid untuk mencatat amalan manusia bagi siapa yang datang awal ke masjid pada ketika itu. Dan mereka yang datang awal ini seumpama berkorban dengan seekor unta, yang seterusnya berkorban dengan seekor lembu, yang seterusnya berkorban dengan seekor kambing, seekor ayam, dan yang terakhir sekali dengan telur. Okey, baiklah, kat sini kita boleh simpulkan hadis ni menunjukkan bahawa betapa besar pahala dan nikmat yang Allah berikan, yang Allah sediakan pada setiap hari Jumaat, iaitu kepada kaum muslimin. Jadi kita hendaklah rebut peluang yang Allah sediakan hanya pada hari Jumaat sahaja, yang mana khusus Allah turunkan malaikat-malaikat untuk mencatat amalan manusia pada hari itu. Dan malaikat-malaikat ini juga yang mana turun pada hari itu menggunakan alat, iaitu pen daripada emas dan kertas daripada perak untuk mencatat amalan-amalan manusia pada hari itu. Oleh itu, kita wajib imani yang mana malaikat ini bilangannya dan tugasannya banyak, bukan hanya sekadar yang kita tahu sebelum ini 10 bilangan sahaja. Untuk pengetahuan lebih lanjut, malaikat Jumaat ini sifatnya adalah sentiasa mendoakan manusia dan memohon keampunan terhadap manusia pada hari itu. Sebagai contoh, kita masuk ke masjid dan beriktikaf dan solat 2 rakaat selepas masuk ke masjid, solat sunat 2 rakaat selepas masuk ke masjid, itu dikira sebagai satu pahala. Dan semestinya malaikat akan mendoakan segala kebaikan yang kita lakukan ketika di dalam masjid, sehingga kan malaikat akan mendoakan mereka yang berada di dalam masjid dan kekal air wuduknya selama mana mereka tidak berhadas. Dan malaikat-malaikat ini akan mendoakan
keampunan dan kesejahteraan kepada manusia, kepada seseorang itulah. Setelah sahaja selesai solat Jumaat, malaikat-malaikat Jumaat ini akan membawa segala amalan catatan manusia menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan melaporkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas setiap perkara yang dilakukan oleh seseorang pada hari tersebut. Dan malaikat-malaikat ini akan mendoakan manusia dalam sujud mereka dengan berkata, wahai Tuhanku, ampunkanlah setiap mereka yang melaksanakan solat Jumaat dalam kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan lalu Allah membalas, wahai malaikat-malaikat, saksikanlah bahawa aku telah mengampuni mereka yang sesiapa pun melaksanakan solat Jumaat pada hari itu. Oleh itu, kita dapat lihat yang mana Allah telah mengaturkan jalan yang sangat cantik dan telah mengaturkan segala urusan untuk mencatat amalan manusia daripada melalui perantaraan malaikat, yang mana malaikat ini akan mendoakan manusia, tidak kira selagi mana mereka melakukan amal kebaikan. Jadi kita perlulah melakukan segala amal kebaikan supaya dapat mencari redha Allah dan didoakan oleh para malaikat. Oleh itu, kita sebagai umat Islam wajib mempercayai kewujudan penciptaan Allah akan malaikat. Okey, dalam artikel yang saya kaji, daripada ada berkaitan dengan pandangan umum, terdapat perbezaan pandangan daripada Muhammad Abduh, yang mana beliau tidak mempercayai kewujudan malaikat dan jin. Seperti mana beliau, penolakan yang pertama beliau adalah beliau tidak mempercayai yang malaikat itu diciptakan daripada cahaya, kerana beliau sangka tiada bukti yang menjelaskan dalam Al-Quran tentang penciptaan malaikat yang dicipta daripada cahaya, yang mana berbeza dengan jin dan manusia yang telah disebutkan di dalam Al-Quran tentang penciptaan kedua-duanya. Setelah dikemukakan sebuah hadis yang diriwayatkan dari Imam Ahmad At-Tirmizi dan Ibnu Majah dari isteri Nabi Aisyah, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, malaikat diciptakan daripada cahaya, jin diciptakan daripada api yang berkorbar, dan Adam sebagaimana yang dijelaskan pada kalian. Oleh yang demikian, Muhammad Abduh ini melanjutkan lagi persoalan tentang kewujudan malaikat dan jin, yang mana beliau mengaitkan pula dengan kewujudan malaikat dan jin itu yang dipercayai supaya boleh dipercayai oleh orang-orang di luar sana. Kemudian melalui perbandingan agama
antara agama Hindu dan agama Islam. Agama Hindu percaya hari mereka mempunyai dewa dan mengikut kepercayaan masing-masing. Dan pada hari Jumaat, mereka percaya adalah hari yang menjadikan satu tujuan untuk pembersihan diri dari segala kotoran dan membersihkan minda yang kotor. Mereka juga menganggap upacara tirta gocara adalah tirta yang dilakukan dengan sengaja, seperti mencelupkan atau meletakkan kaki seekor lembu ke dalamnya. Lontaran-lontaran tirta dimaksudkan dengan jejak lembu. Hal yang demikian itulah segala kepercayaan agama Hindu yang bertentangan dengan kepercayaan agama Islam. Manakala seperti yang kita tahu, hari Jumaat merupakan hari yang mulia atau dikenali sebagai Sayyidul Ayyam, penghulu segala hari, yang mempunyai banyak kisah sejarah, antaranya Nabi Adam AS, di mana pada hari Jumaat Nabi Adam diciptakan, dihidupkan dan dimatikan. Dan pada hari Jumaat juga berlakunya hari kiamat. Serta hari Jumaat jugalah turunnya malaikat-malaikat yang khas atau khusus untuk diturunkan ke bumi supaya mencatat amalan-amalan manusia pada ketika solat Jumaat dijalankan. Sebagai tambahan, Muhammad Abduh memahami jin adalah memberi potensi yang besar terhadap manusia, kerana jin ini dapat menghasut manusia untuk melakukan perkara yang dilarang oleh Allah, seperti melakukan maksiat, mencuri, dan melakukan zina. Baiklah, sebagai kesimpulannya, kita dapat simpulkan bahawa malaikat dan jin adalah makhluk Allah yang berada di alam ghaib, yang tidak boleh dilihat oleh panca indera manusia, dan hanya dipercayai dan beriman ke atasnya melalui Al-Quran dan hadis, melalui bukti-bukti yang telah dinyatakan di dalam Al-Quran dan hadis. Oleh itu, kita hendaklah beriman kepada malaikat dengan menjaga segala, dengan tidak menyakiti mereka, dengan cara kita tidak melakukan dosa dan perbuatan yang dilarang oleh Allah, supaya kita sendiri terselamat daripada azab Allah, dan malaikat juga tidak mencatat amalan keburukan kita, dan setiap amalan keburukan yang dicatat akan dibalas oleh Allah, sama ada di dunia ataupun di akhirat nanti. Jadi kita perlulah menjaga setiap kelakuan dan langkah kita, dan sentiasa ingat bahawa ada yang memerhati setiap gerak-geri kita yang kita kerjakan di dalam dunia ini. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.